أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi. Hari ini kita akan cuba sambung pelajaran kita dalam pelajaran akhlak. Kita akan sambung dalam pelajaran yang kelima, iaitu adab menziarahi jenazah dan kubur. Adab menziarahi jenazah dan kubur. Baik, saya baca sikit pengenalan. Anak-anak boleh buka muka surat 17. Pengenalannya adalah umat Islam wajib menguruskan jenazah dengan segera, iaitu dengan memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan. Hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qiratun fa in tabi'aha falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala asgharuhuma mithlu Uhudin. Baik, hadis ini riwayat Muslim. Artinya, man shalla ala janazatin, siapa yang menyembahyangkan, yang menyolatkan jenazah, walam yatba'ha falahu qiratun, tetapi tidak mengiringinya ke kubur, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Baik, fa in tabi'aha falahu qiratan, akan tetapi jika dia mengiringinya ke kubur, maka mendapat pahala 2 qirat. Lalu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal qiratan? Qala, kata Nabi, apa yang dimaksudkan dengan 2 qirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asgharuhuma mithlu Uhudin, paling kecil pun seperti gunung Uhud. Maknanya 1 qirat bersamaan dengan 1 gunung Uhud. Maknanya kalau 2 qirat bermakna 2 gunung Uhud. Gunung Uhud ni bukannya gunung yang kecil, gunungnya besar. Nama pun gunung, jadi ia besar. Itulah antara bayangan pahala yang didapat jika kita solat dan kita mengiringinya ke kubur. Baik, itu dia hadis Nabi SAW. Kita buka muka surat yang ke-18. Dalam muka surat ke-18 ini ada disebutkan pengertian jenazah, adab-adab menziarahi jenazah, adab menziarahi kubur. Baik, pengertian jenazah ini, jenazah ialah orang Islam yang meninggal dunia, sama ada lelaki ataupun perempuan. Orang Islam yang meninggal dunia sama ada lelaki ataupun perempuan, itu dipanggil sebagai jenazah ataupun mayat ataupun orang yang telah meninggal dunia. Baik, adab-adab menziarahi jenazah. Apakah adab-adab dia? Dalam buku ini, dalam kitab ini ada 5 yang telah disebutkan dalam kitab ini. Seseorang yang ingin menziarahi jenazah hendaklah menjaga adab-adab. Adab-adabnya adalah seperti berikut. Yang pertama, hendaklah memakai pakaian yang menutup aurat. Itu yang pertama, perlu pakai pakaian yang menutup aurat. Tak bolehlah kita pakai lubang sana, lubang sini. Kalau yang biasa tak pakai tudung tu, kena pakai tudung untuk menziarahi jenazah, untuk menghormati orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Bukan kita ucapkan tahniah. Tahniah ni untuk orang yang berjaya. Tapi takziah ni adalah untuk keluarga yang sedang dalam keadaan berduka, keadaan bersedih. Jangan pula kamu sebut tahniah. Tahniah ya awak meninggal, memang kena lempang lah dengan kawan awak tu nanti. Baik, sebutkan takziah, menghormati dia, menghormati keluarganya. Baik, yang ketiga, memperbanyakkan membaca Al-Quran dan mendoakan jenazah. Memperbanyakkan membaca Al-Quran dan mendoakan jenazah. Kita dapat pahala, jenazah pun akan mendapat pahala ni juga. Baik, yang keempat, solat jenazah berjemaah.
solat jenazah berjemaah. Yang kelima, membantu menyediakan makanan kepada keluarga yang ditimpa kematian. Sebaiknya dilakukan oleh jiran-jiran terdekat. Ini perkara penting lah ni. Maknanya kalau ada jiran-jiran yang meninggal dunia, kita sebagai jiran dia, kita sediakanlah dia makanan ke air ke untuk tetamu yang datang menziarahi. Sebab apa? Takkan tuan rumah rumah tu mati, tuan rumah tu nak sediakan makanan. Tak elok. Jadi kita sebagai jiran ambil tugas tersebut untuk menyediakan makanan untuk orang tetamu yang hadir menziarahi jenazahnya. Baik. Okey, kita sambung pula adab menziarahi kubur. Tadi kita dah tengok adab-adab menziarahi jenazah. Adab menziarahi kubur yang telah dituliskan dalam kitab ini ada 9. Yang pertama, yang hendaklah bersih daripada hadas. Tak kisahlah hadas kecil ataupun hadas besar, pastikan bersih. Yang kedua, memberi salam kepada ahli kubur. Macam mana cara kita nak bagi salam dengan ahli kubur? Assalamualaikum ya ahli kubur. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, memakai pakaian yang menutup aurat. Memakai pakaian yang menutup aurat. Yang keempat, membaca Al-Quran untuk ahli kubur. Yang kelima, berdiri bertentangan muka si mati dan memberi salam secara khusus. Memberi salam secara khusus, sebut nama dia dalam hati, bagi salam dekat dia. Itu seelok-eloklah ketika menziarahi kubur. Baik, yang keenam, tidak melangkah atau duduk di atas kubur. Jangan pernah melangkah ataupun duduk atas kubur. Tak baik. Jadi, yang ketujuh, tidak berbual kosong. Jangan bual benda-benda yang lara, benda-benda yang tak diperlukan ketika berada di kubur. Banyakkanlah kita mengingati Allah, berzikir, membaca Al-Quran ketika berada di kubur, di kawasan perkuburan. Baik, yang ke-8, menjaga kebersihan tanah perkuburan. Kalau nampak ada daun-daun, rumput-rumput, tolong cabut. Kalau ada sampah, tolong kutip. Jaga kebersihan tanah perkuburan. Jangan pula pokok yang besar tu awak nak cabut. Jangan. Nanti kena marah pula dengan orang yang jaga kubur. Baik. Yang ke-9, tidak melakukan perkara keji dan mungkar seperti menghisap rokok, buang air kecil dan lain-lain lah, perkara-perkara yang tak elok. Baik. Kemudian tujuan beradab semasa mengiringi jenazah. Tujuan ketika mana kita mengiringi jenazah, kita hendaklah beradab. Pada permulaan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kaum muslimin menziarahi kubur kerana takut terkesan dengan amalan jahiliyah yang dilarang oleh Islam. Itu setelah iman mereka mendebal dan akidah mereka ini bertambah kuat, maka baginda membenarkan mereka menziarahi kubur, terutamanya orang lelaki. Okey, baik. Kita tengok hadis riwayat Muslim ini daripada Buraidah Ibn Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunta nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Hadis ni riwayat Muslim. Artinya, kuntu nahaitukum, dahulu aku melarang kamu menziarahi kubur, an ziyaratil kubur, menziarahi kubur, fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Ni antara hadis Nabi. Kata Nabi, dulu aku larang, tapi sekarang pergilah ziarah. Kenapa dulu Nabi larang? Nabi larang sebab takut umat-umat Islam ketika itu belum kuat imannya dan takut terikut-ikut dengan amalan jahiliah, sibuk nak memuja kubur, bagi kubur makan, apa semua dibuat. Tapi apabila iman orang-orang Islam pada ketika itu semakin menebal, semakin kuat, maka Nabi pun cakap, pergilah ziarah kubur, terutama sekali untuk orang-orang lelaki. Baik. Dalam Islam menggalakkan kita menjaga adab-adab semasa mengiringi jenazah. Yang pertama, untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mengingat mati. Baik, yang kedua, mendapat ganjaran pahala. Apabila kita menziarahi kubur, mengiringi jenazah ke kubur, kita dapat pahala. Baik. Dan yang ketiga, menimbulkan rasa insaf. Maknanya bila kita tengok kubur, kita rasa insaf. Maknanya kita ingat mati. Bila kita ingat mati, kita akan cepat rasa
ingatkan Allah itu tadi. Yang keempat, mengurangkan rasa kesedihan keluarga sakit si mati. Kita ikut iring ke kubur, kita tolong tuan rumah, terutama kalau kawan-kawan kita, kawan-kawan mak ayah kita terbantu. Maknanya kita akan cuba dapat mengurangkan sedikit kesedihan keluarga si mati. Yang kelima, meyakini bahawa hidup dan mati ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, hikmah beradab di tanah perkuburan. Hikmah yang kita boleh dapat kalau kita beradab di tanah perkuburan, yang pertama, meringankan beban kesedihan keluarga si mati. Yang kedua, dapat mengambil pengajaran untuk ingat kepada mati. Yang ketiga, mendorong untuk melakukan ibadah. Yang keempat, dapat mengeratkan hubungan silaturrahim. Okey, akibat kalau kita tidak beradab dalam tanah perkuburan, yang pertama kita dapat dosa. Itu yang pertama yang kita dapat dosa. Yang kedua, hilang harga diri. Orang mengata, anak siapa tu? Tak ada adab langsung kat kubur. Kesian mak ayah kita. Kita dah conteng arang kat muka mak ayah kita. Jadi kita jagalah adab ketika berada di tanah perkuburan. Baik, yang ketiga, dimurkai oleh Allah dan Rasul. Allah dan Rasul tak suka orang yang tidak beradab di tanah perkuburan. Yang keempat, tidak mendapat keredaan Allah. Allah tak redha langsung dengan orang yang tidak ada adab di tanah kubur. Yang kelima, tidak dapat mengisafi kematian. Orang yang tidak ada adab di tanah kubur, maka dia tidak akan dapat rasa insaf. Dia tidak ingat akan kematian. Maka di situ Allah akan marah. Okey, baik. Habis pelajaran kita untuk pelajaran yang kelima, adab menziarahi kubur. Itu sahaja untuk hari ini. Dan insya-Allah kita akan buat latihan pada minggu hadapan. Kita akan sambung lagi pelajaran yang keenam akan datang. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.